Kalau malam ni Tuhan kita nak kecing-kecing tak boleh terbik nak buat gina. Nak buah kenuak mau tuah kenuak. Kalau belah baling dia panggil kenuak. Sini dalam bahasa dalam apa? Dalam apa? Dalam bahasa bukan putih aku tak tahu. Dalam bahasa sains aku tahu. Nah. Dia kata nitri sulfat natrium. Dia dalam bahasa sains dia tu menatang apa? Menatang itulah orang panggil buah kerdas. Kita makan banyak dia buah kenuak ni. Bila makan dia getah dia tu, dia lekat dalam puni kecing. Yang makan banyak. Bila lekat dalam puni kecing, tak boleh nak kecing. Ustaz saya mengajar dia kata kena. Dia tu imam kat sini. Satu hari dia tu malam dia kata, selepas waktu isyak, lari seorang Pak Long, melilor lari ke kampung. Pung pung. Kain sekok tekok je. Kopok lekor duk luar, hayung. Umur 50 lebih lah. Tolong. Ustaz saya dia buka kedai. Tolong apa? Mari depan rumah. Weh, geno duk luar tu. Nak geno dah, tak nak kecing dah. Tu dia. Teruknya kalau Allah tarik nikmat satu ya, tak boleh kecing. Kenapa lekat terkapik buah kenuak? Ingat siap-siap lah. Umar makan kenuak banyak-banyak terkapik aku tak tahu. Umar pergi sepeta tak boleh buat apa. Melainkan Tok Imam tu dia tak aku buka kedai minum es soda buku 10 malam. Dia sakut kain ditekak. Dia tak peduli nak tengok-tengok lah. Bukan budak-budak 50 lebih tua. Sakit punya pasal satu nikmat Allah tarik. Nak kecing tak boleh. Tak bisa kena lah. Kalau kena selok je. Bagi ni. Siapa bisa kena tu lah. Penyakit karang tu. Bahasa mana? Bergelepar pres-pres. Tubik peluh kuning. Sebab tu Allah tak beri orang jantan beranak. Kalau orang jantan beranak dijerit satu sepeta. Woi, apa sakit ni? Mapuh. Orang jantan dia tak malu. Orang betina sakit pun dia tahan. Sakit sungguh. Kalau sekali ya kita beranak pakai tak beranak dah. Tu yang kata rahmat Allah. Orang perempuan ni dia malu, dia tahan juga. Aku biasa masuk sepeta bini ku beranak anak nombor 2, anak nombor 4. Masuk-masuk tu dia kata nak masuk tengok boleh cik. Saya nak try tengok balah mana rasa beranak ni. Masuk-masuk duduk atas papan tu, lapu cerah melahang sejuk berdiri, tamat di perut pula bunyi duk. Aku tak mapuh lah belah ni dah. Duk pegang tu, lutut kiri kanan buka gitu. Duk pegang gitu. Aduh. Demo duk sembang tak tahu misi. Sentimeter 1 cm, 2 cm nak tanpa aku tak tahu. Aku kata orang nak beranak demo duk belajar matematik pula dah pening. Musenir. Kita duk lemon duk kira matematik cm milimeter sentimeter. Kenapa? Saya tak tulis kata lain kubik keluar semayang hajat. Saya bayar hajat. Tolong suruh takik suruh saya tak Allah muka cerah. Saya minta semayang hajat. Saya bernazar puasa 20 hari. Atas aku wajib atas aku wahai Allah. Jika kau permudahkan urusan bini aku ni beranak, jangan beri sakit sama anak bini aku ni. Aku puasa 20 hari. 20 hari berturut-turut. Tak apa dia kita puasa boleh makan bukan sakit. Demo sakit 9 bulan nak heran apa. Bagi ni. Lepas pada ni kalau kau sana Mak Long nak beranak, Pak Long nak beranak, tok laki ni kalau lepas tak beranak, jangan duk pandai rosak rokok kat luar ya. Bini ku tak beranak lagi, duk minum teh. Siapa dia apa boleh? Puasa nazar. Baru kata kita sayang ke bini. Tidak Mak Long dia bahu Mak Long ya. Dia duk pandai, mu berapa lama? 6 cm dah bini ku. Padahal dia duk makan roti canai sedap. Kita duk sakit lah nu. Rumah orang Tina kena reti sikit. Puasa abang, nazar puasa abang. Allah permudah urusan bini. Saya puasa gitu. Buat gitu. 20 hari, kira 5 orang anak jadi 100 hari. Baiklah. Jangan bawa sampai gijo, beri beranak jadi selamat mak dengan pak. Senang saja. Bukan payah mana puasa. Tak kena makan ya. Sat kita remote cukup-cukup lah. Dah maghrib lagi. Demo nu dengan perut pun teruk, sakit pun teruk. Dia pun kata, abang sayang ke ku ke? Baru mutiu ku. Orang Tino tak tu ya. Cuma satu ya. Pasang satu lagi tak boleh. Perang sabir dulu.
Sebab tu sebelum daripada kita menghadap depan Allah ni, Ana pernah sebut juga pada parahan sekian, ada 3 benda yang kita kena jaga sungguh dalam diri kita. Yang pertama, jaga akidah kita. Jangan tergoyang. Akidah kita ni, jangan ada benda yang syirik pada Allah, walaupun sikit. Keyakinan kita ni, betul-betul Allah Tuhan yang Esa. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah ni Esa dan tidak ada Tuhan melainkan dia, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tanda kita bertuhankan Allah, kita tak guna tangkal, kita tak guna azimat, kita tak percaya selain daripada keyakinan kita hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita menghadap depan Allah, sempurnakan ibadah kita. Ibadah kita ni, biar betul-betul ibadah yang betul datang daripada Allah. Ibadah apa dia? Anak sebut, di antara ibadah yang pertama, jaga kesucian jasad kita daripada terkena dengan najis-najis. Najis. Jasad kita ni, dia ada 2 najis. Satu najis luaran, satu lagi najis dalaman. Jasad kita ni, di sudut ibadah, jangan kena najis. Najis ni, di antara orang kita yang kena najis apa dia? Kencing. Air kencing. Air kencing ni, kebanyakan orang kita tak lepas. Tak jaga yang ni. Tak jaga. Kadang-kadang kita tengok kan, pergi ke tandas-tandas awam tu, kencing sambil berdiri, merecik, kena pada seluar dia. Lepas pada tu dia buat solat. Ataupun orang perempuan dia tak terus. Dia bangun daripada dia buang air kecil tersebut, tiba-tiba keluar lagi air kencing lepas pada tersebut. Kena pakaian dia. Yang menyebabkan dia buat solat dengan cara demikian. Tak bersih juga. Ataupun dia tak kena pakaian dia. Dia berjalan 2-3 langkah, keluar yang disebut dengan air kencing tadi, dia tak bersihkan. Bila dia tak bersihkan, dia tak bersih dalam keadaan demikian, dia pergi ambil wuduk. Kebersihan tak jaga. Dia solat dalam keadaan kotor lagi, demikian pada tubuh badan dia. Maka di waktu itu dia solat. Pun yang kena yang ni. Jaga ibadah. Ibadah kita apa dia? Lepas pada kita jaga kebersihan tu, jaga solat kita. Solat ni asas dalam kita beribadah. Jangan tinggal walaupun satu rakaat dalam hidup kita. Lepas pada jaga solat, jaga apa dia? Dalam ibadah kita, jaga aurat. Jaga aurat. Jaga aurat ni di antara benda yang kita kena jaga. Bila kita dalam keadaan kitanya sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Jaga aurat. Kerana terdedah aurat ni membahayakan pada diri kita. Membahayakan bagi orang lelaki baik, bagi orang perempuan baik. Aurat orang lelaki di antara lutut sampai pusat. Dan kadang-kadang dia main sepak takraw tu, orang lelaki dia ambil gambar. Dia ambil, dia post dalam Facebook dia. Dia main sepak takraw, dia pakai seluar pendek. Dia main futsal, dia pakai seluar pendek. Dia main, nak sebutnya, dia post demikian. Orang satu dunia melihat aurat dia. Dosa free-free je dia dapat. Ni bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan sama juga. Aurat seluruh tubuh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Orang perempuan dia kena jaga aurat. Yang lepas tu lepas lah. Yang akan datang ni kita jaga pada tubuh badan kita. Orang perempuan tanya kenapa banyak sangat. Orang lelaki sikit je tak aci, dia sebut demikian. Orang perempuan jadi banyak, orang lelaki sikit. Kita jawab orang perempuan Allah jadikan dia cantik. Cantik. Rambut dia cantik, kepala dia cantik, lengan dia cantik, betis dia cantik. Cantik orang perempuan. Orang lelaki tak secantik orang perempuan. Orang lelaki kepala dia hodoh, tengkuk dia hodoh, lengan dia hodoh, betis dia lagi hodoh. Nak sebutnya hodohnya orang lelaki. Ini beza dengan orang perempuan. Oleh demikian, kecantikan itu ditutup dengan tujuan untuk jaga aurat. Dia panggil yang kedua, jaga ibadah. Ibadah kita. Yang ketiga, pada diri kita ni belum kita nak jawab ni, jaga yang disebut dengan akhlak. Jaga akhlak kita. Akhlak nak jaga. Akhlak kita yang pertama kena jaga lidah kita. Jaga akhlak lidah kita. Qaulan thaqila, qaulan layyinan. Kata-kata yang baik. Lidah kita ni biar orang dengar je menyenangkan. Jangan orang dengar daripada lidah kita menyakitkan. Lidah ni kita kena jaga. Sehingga kan Rasulullah pegang lidah ni. Dengan lidah ni kamu boleh masuk syurga, dengan lidah ni juga kamu dihumban ke dalam neraka. Jaga lidah. Kemudian jaga apa dia? Jaga lagi yang disebut dengan mata. Jaga telinga. Anggota 7 kita ni lah. Anggota badan kita. Kemudian kemuncak yang kita jaga hati.
biar jadi ikhlas. Nah, ni sampai peringkat ni di sudut akhlak. Akhlak kita biar jadi ikhlas. Berumah tangga ikhlas. Kita tengok pasangan hidup kita, tengok ikhlas kita. Jangan kita tengok bila lah orang tua ni nak mati kita. Maknanya tak ikhlasnya kita dalam rumah tangga. Maksudnya dalam hidup kita ni biar kita bersahabat ikhlas. Jangan waktu mana sahabat segar-segar ada jawatan, kita nak bersahabat. Bila tak ada jawatan, tak sihat, kita dah tak bersahabat. Ni bersahabat kerana Allah. Hati kita ni biar sentiasa ikhlas. Nak jadi ikhlas ni susah. Payahnya kita nak jadi ikhlas sehingga kan Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Ana ulang banyak kali benda demikian. Sehingga kan Allah jadikan darjat surah Al-Ikhlas itu dibaca senilai dengan 1/3 Al-Quran. Baca surah Al-Ikhlas. Walaupun surah Al-Ikhlas ni mudah dibaca, tapi tak ramai orang boleh baca. Kan, tak ramai. Kalau anda tanya di kalangan kita ni, siapa yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali pagi ni? Tolong angkat tangan. Ramai tak boleh angkat. Baik tak payah angkat. Senang kata ni. Kalau suruh angkat, memang tak terangkat. Kerana kita tak baca pun, tak sempat nak baca. Kerana kita sering kali terganggu jiwa kita dan perasaan kita. Sehingga apabila kita ikhlas, kita mati dalam keadaan kita mati berbaik sangka pada Allah. Apabila orang yang ikhlas, dia akan jadi baik sangka dalam hidup dia. Waktu mana dekat nak menghadap depan Allah, perasaan dia tu datang, memang elok pun aku menghadap depan Allah. Dah lama dah aku nak sampai saat ini. Sekarang aku akan berjalan untuk melalui saat ini. Kita pun rasa tenang, lapang dada kita. Tapi kalau orang yang tak ikhlas, bila dekat nak mati, dia jadi buruk sangka dengan Allah. Bila dia buruk sangka dengan Allah, dia kata, kenapa aku kena mati? Baru umur 62 tahun. Orang lain umur 92 tahun tak mati-mati lagi. Dia jadi fras dia. Kenapa aku mesti mati? Anak-anak aku sedang membesar. Sedangkan aku, dia datang dalam jiwa dia ni, sehingga dia benci untuk berjumpa dengan Allah. Dalam hadis Rasulullah, memang hadis ni hadis yang kuat. Dalam hadis Rasulullah kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan diri dia. Nah, biar kita ni sampai peringkat dekat dengan kematian kita tu, kita dah bersiap sedia dah. Cukup lengkap dah pada diri kitanya, dan kita menghadap depan Allah memang sesempurna mungkin.